Ingat. Pak Qasim murtad, mati kafir. Itu dia yang cakap. Keluar daripada Islam. Itu dia, awak jenazah yang cakap. Pak Qasim tak boleh tanah Awak yang hukum berat cakap. Islam. Saya tak cakap. Qasim Ahmad dikenali sebagai salah seorang tokoh anti hadis di Malaysia. Banyak isu-isu kontroversi berkenaan hadis Nabi SAW yang timbul menerusi tulisan-tulisan dan kenyataan beliau. Oleh kerana terpengaruh dengan Dr. Rashad Khalifa, beliau telah menghasilkan sebuah buku kontroversi yang bertajuk Hadis, Satu Penilaian Semula, dan buku tersebut telah diharamkan oleh Pusat Islam mengikut keputusan Muzakarah Mufti-Mufti Negeri pada 6 September 1995. Qasim Ahmad telah dilahirkan pada 9 September 1933 di Kampung Kumbang Tampang, Pulau Pinang, Kedah. Ayahnya Ahmad bin Ishaq merupakan seorang guru agama, manakala ibunya Umi Kasum Haji Ahmad merupakan seorang suri rumah. Qasim mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Bandar Baharu. Kemudian, beliau berjaya menyambung pengajiannya ke Kolej Sultan Abdul Samad Al-Usta dan seterusnya meneruskan pengajiannya ke Universiti Malaya di Singapura. Sekembalinya ke Malaysia, beliau cuba memohon untuk mengajar di Universiti Malaya tetapi gagal. Dia pulang ke Pulau Pinang dan bekerja sebagai guru sementara di Sekolah Abdullah Mushi, Pulau Pinang, dan dalam masa yang sama aktif dalam Parti Rakyat Malaysia. Selepas peristiwa berdarah 13 Mei, beliau bekerja sebagai guru dan penterjemah bebas. Qasim telah berkahwin dengan Sharifah Fauziah binti Syed Yusof dan mendapat 3 orang cahaya mata. Gerakan anti hadis dianggap dipelopori oleh Dr. Qasim Ahmad dan dibantu oleh Osman Ali pada 1985. Qasim Ahmad telah memperlihatkan pendekatannya dengan penganjuran majlis diskusi mengenai teori hadis di pejabat aliran di Jalan Sungai Nibong, Bayan Baru, Pulau Pinang. Penyebaran ajaran sesat Qasim Ahmad telah disedari dan dikecam hebat oleh para ulama Islam, dan akhirnya kerajaan telah membatalkan beberapa siri ceramah beliau yang telah dirancangkan di Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi Selangor Darul Ihsan. Ekoran daripada kecaman dan kritikan ulama-ulama tersebut serta tindakan kerajaan membatalkan siri ceramahnya, maka pada bulan Mei 1986, Qasim Ahmad telah menulis sebuah buku bertajuk Hadis, Satu Penilaian Semula, terbitan Media Intelek Sendihan Berhad. Penulisan buku tersebut telah membangkitkan kemarahan dan menjadi satu kontroversi yang meluas di kalangan umat Islam kerana antara buku lain tersebut mendukung kefahaman penolakan hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam. Buku tersebut kemudiannya telah diharamkan oleh kerajaan melalui Warta Kerajaan bertarikh 10 Julai 1986. Pada Oktober 1992, Qasim Ahmad sekali lagi telah mencetuskan kontroversi dan kemarahan umat Islam apabila beliau menulis sebuah buku yang bertajuk Hadis, Jawapan kepada Pengkritik, terbitan Media Intelek Sendihan Berhad. Ia bertujuan bagi menjawab kritikan-kritikan ke atasnya serta mempertahankan idea dan pandangannya. Kerajaan sekali lagi telah mengharamkan buku tersebut melalui Warta Kerajaan. Qasim Ahmad juga telah menubuhkan Persatuan Jemaah Al-Quran Malaysia pada 11 Jun 1995. Namun, pertubuhan ini gagal didaftarkan kerana tidak dapat kebenaran daripada pihak kerajaan. Akhirnya, pada 10 Oktober 2017, Qasim Ahmad disahkan meninggal dunia akibat radang paru-paru di Hospital Kulim di Kedah. Jenazah beliau dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kulim, Kedah. Kesimpulannya, hadis Rasulullah SAW tidak boleh difahami menerusi logik akal dan andaian semata-mata. Proses penafsirannya memerlukan kepada kepelbagaian ilmu dan syarat-syarat perlu dipenuhi agar tidak diseleweng daripada maksud sebenar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang itu tidak mampu memenuhi kriteria-kriteria yang digariskan tersebut, dia hendaklah merujuk kepada penafsiran-penafsiran yang telah dilakukan oleh ulama.
kegagalan mengikuti metod yang telah digariskan oleh ulama ini merupakan faktor utama salah faham dan penyimpangan Kasim Ahmad dalam memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Wallahu a'lam.